Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Mi dalam subjek Sains tahun 3. Hari ini kita akan belajar tajuk Cara Takal Tetap Berfungsi. Sila rujuk buku teks muka surat 129 dan 130. Okey, jom kita lihat pada muka surat 129 terlebih dahulu ya. Kita baca sama-sama. Cara takal tetap berfungsi. Ini model crane. Yang cikgu highlightkan ni, yang pusingkan ni. Kamu nampak kan? Yang sebelah kanan ni, yang gambar ni, ini adalah model crane. Model asas lah. Kalau ikutkan model sebenar crane tu complicated. Ini kita nak belajar. Jadi kita rujuk yang asas pun kita boleh faham. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Model ini mempunyai bahagian tapak. Okey, ini tapak warna hitam ni, tiang. Okey, yang warna agak-agak warna kelabu ni, yang tegak ni, ini tiang. Lengan. Okey, lengan ni yang warna kuning. Takal yang warna hitam ni, ini takal. Dan tali. Tali ni yang kita cantumkan dengan beban, yang kita nak tarik ni. Okey, bagaimanakah model ini berfungsi? Okey, nanti kita lihat. Jangan risau. Okey, kita kenal dulu komponen yang kita pasang ni jadi model crane. Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Takal tetap pada model crane berfungsi apabila semua komponennya disambungkan. Apakah komponen-komponennya? Ini adalah komponen. Bila kita cantumkan, bila dah kita sambung, dia jadilah model crane seperti ini. Okey, ini adalah tapak warna hitam ni. Ini tapak. Cikgu dah beritahu tadi. Ini tiang. Ini tiang. Ini lengan. Ini lengan sebelum dicantumkan dengan takal lah. Ini lengan. Ini beban. Ini beban yang kita nak guna untuk angkat. Ini adalah satu takal kuning sebagai motor. Ni sebagai motor ni maksudnya bila kita pusingkan dia, kita menggunakan tombol biru ni, bila kita pusingkan maknanya kita dapat tariklah beban ni. Itu sebab kita panggil motor ni supaya kita boleh pusingkan. Mungkin itu maksudnya. Tali. Ini tali. Yang kita sambungkan ni daripada beban sampailah ke takal kuning ni. Ke takal kuning ini. Satu takal hitam sebagai takal tetap. Ini. Ini apa tadi? Satu takal hitam. Kita jadikan ia takal tetap. Ini model asas. Kamu jangan keliru yang kita belajar tajuk sebelum ni hari ni. Ini dah complicated. Ini dah kata betul-betul takal yang kita gunakan untuk aktiviti harian. Tapi yang ini adalah hanya kita gunakan untuk model. Itu kita panggil takal hitam ni sebagai takal tetap. Sebagai tu maksudnya yang asas ni, kalau ikutkan kalau yang sebenar yang ini. Tapi kita tak letaklah pada model crane yang ni, nanti patahlah lengan ni kan. Ini kan berat. Jadi untuk kita belajar saja, kita gunakan model. Model. Inilah model kita jadikan sebagai takal tetap. Okey, macam mana model crane ini berfungsi? Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi kita lihat pada muka surat seterusnya, iaitu muka surat 130. Kita pergi pada ayat seterusnya. Bagaimanakah takal tetap pada model crane boleh berfungsi? Okey, kita tengok gambar yang pertama. Sebelum beban diangkat. Ini dah disambungkan ni dalam sisa takal ni. Ini orang panggil tadi, kita cakap apa? Sebagai motor. Takal kuning ni sebagai motor. Bila kita pusingkan baru dia bergerak. Sebelum beban diangkat, maknanya beban ni masih ada lagi terletak di permukaan yang rata. Okey, gambar nombor 2, semasa beban diangkat. Okey, bila kita pusingkan beberapa pusingan daripada takal kuning ni sebagai motor ni tadi, jadi beban ni akan naik sedikit semasa beban diangkat bila kita pusingkan dengan tangan. Kemudian yang ketiga, beban telah diangkat. Setelah kita pusing banyak kali, memang dia dah terangkat sampai ke atas, berhampiran dengan takal tetap lah. Jadi dah makin tinggi. Jadi ini maksudnya tali ni dia bergerak ke atas dan ditarik ke bawah sini. Jadi masuk mana tali ni ada di dalam alur takal ni lah.
lalu takar kuning ni. Jadi jangan keliru ini takar tetap. Ini takar kuning ni bertindak sebagai motor saja untuk kita pusingkan tali itu tersebut supaya tali itu dapat ditarik. Okey. Sini kita pergi pada ayat seterusnya. Bagaimana pula dengan model takar yang kamu gunakan di sekolah? Ceritakan bagaimana model takar tersebut berfungsi. Nanti cikgu terangkan. Okey, cikgu ni pun berkata, apabila tali ditarik, beban akan diangkat ke atas melalui takar tetap. Maksudnya, cikgu dah terangkan tadi, bila tali ni ditarik dengan pusingan yang kita pusingkan menggunakan takar kuning ni, yang bertindak sebagai motor ni, beban akan diangkat ke atas melalui takar tetap yang warna hitam ni. Cikgu dah ulang tu cikgu harap kamu faham lah. Okey, maksud kat sini ayat ni kata, bagaimana pula dengan model takar yang kamu gunakan di sekolah? Kamu perasan bendera tu naik macam mana ke atas? Kamu perasan tak di puncak tiang tu, di paling atas kan tu ada satu roda? Ya, betul lah. Itu maknanya model takar lah. Kita gunakan sistem takar. Jadi bila kita tarik tali bendera tu akan naik ke atas. Itulah sebenarnya dia berfungsi. Maknanya kita tarik tali tu. Jadi bendera yang kita ikat tu akan naik ke atas, kemudian dia akan berhenti setelah sampai pada yang kita nak naikkanlah bendera tu. Kita stop lah. Jangan kamu tarik pula, nanti rosak takar tu ataupun bendera. Jadi bila kamu lihat bendera tu dah sampai ke atas dan berhampiran dengan takar tu tadi, kamu berhenti, stop, kemudian ikat tali tu pada bahagian batang bendera tu. Itulah sebenarnya di sekolah kita gunakan. Tempat yang kita guna tu adalah di tiang bendera untuk kita naikkan bendera. Okey, setakat itu sajalah untuk penerangan ringkas cikgu pada hari ini, iaitu cara takar tetap berfungsi. Maknanya dekat bendera tu sebenarnya takar tetap lah. Sebab memang kita takkan pindahkan takar tu. Memang dia terletak pada hujung batang tiang bendera tersebut. Okey, kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Cikgu harap video yang cikgu ringkaskan dalam pembelajaran pada hari ini memberi manfaat kepada kamu semua. Okey, selamat belajar. Terima kasih. Bye.